warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video kali ni gua nak share beberapa isu yang mana bagi gua agak penting. Dan selalu kita pun baca dekat media sosial soalan-soalan ni, dan kita pun dengar soalan ni daripada ramai orang tanya macam mana. Dan okey, kali ni gua dapat satu peluang untuk berjumpa sendiri dengan pihak yang ada autoriti, pihak yang ada kuasa untuk memberikan jawapan yang paling jelas lah. Maksudnya ini bukan jawapan daripada kedai-kedai motor ke, daripada siapa-siapa. Ini jawapan daripada pihak jabatan yang memang ada kuasa dalam isu yang kita akan ketengahkan di video kali ini. Kita akan ke Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di negeri Perlis untuk kita merungkaikan dua isu, iaitu satu, proses pertukaran nama hak milik kenderaan, dan kita akan bertanyakan soalan itulah dengan pihak JPJ untuk kita rungkaikan beberapa soalan-soalan yang lazimnya ditanya lah, ataupun kita selalu dengar lah. Dan isu kedua adalah proses inspection motor selepas motor kita restore balik, ataupun motor yang dah lama tak berjalan, tersadai lama. Jadi proses untuk inspection di JPJ. Jadi itu isu kedua yang kita akan tanyakan. Okey, jom kita layan video yang bahagian pertama dulu, iaitu proses pertukaran nama. Okay, Assalamualaikum. Saya Zahadi bin Busu sebagai Ketua Bahagian Pelaksanaan Kenderaan JPJ Negeri Perlis. Okey, kita teruskan dengan proses tukar nama. Okey, untuk tukar nama, yang perkara kenderaan, sebuah kenderaan motosikal yang dimasukkan dalam motosikal, borang JPJ K3 perlu diisi dengan lengkap, dan juga cap jari biometrik oleh penjual, dan seterusnya pembeli perlu cap jari biometrik dalam masa tempoh 7 hari. Kenderaan mestilah tiada tututan hak milik, dan data kenderaan tu telah disahkan dalam sistem komputer. Penyemakan dibuat di dalam sistem, di mana kenderaan yang data kenderaan 6 ke atas boleh dibenarkan buat urus niaga. Kalau 1 sampai 5 tidak dibenarkan, mana data kenderaan tu tidak lengkap di dalam sistem dan perlu disahkan, dan dalam proses tertentu lah. Nombor status dia tu 1 hingga ke 5 tu dia tak aktif. Boleh dia aktif balik tak? Boleh, dengan syarat kenderaan tu dibuat pemeriksaan di Puspakom atau di JPJ, dan perlu mengisi borang yang lengkap, dan kita akan hantar ke mana JPJ last file tersebut berada lah, dan kita akan membuat siasatan, dan juga kita akan buat pengesahan data di dalam sistem. Okey, dia punya prosedur dah. Yang pertama sekali kena bawa macam mana tu? Bawa motor. Bawa motosikal, dan juga geran kenderaan jika berkaitan, jika ada, dan juga kita akan buat pemeriksaan kenderaan di Puspakom atau di JPJ. Kena buktikan kenderaan tu adalah hak milik sebenar lah, dan pengesahan data ni hanya boleh dipohon oleh pemilik kenderaan sahaja. Geran lama ataupun geran lipat, okey, apa yang akan dinilai oleh JPJ masa proses tukar nama tu? Kita akan semak data apa yang ada di dalam sistem, bertepatan apa yang ada di dalam geran yang ada lah. Jika ada berlainan, kita akan buat penyemakan sebelum kita buat sesuatu urusan. Apa yang akan difokus kat situ? Nombor chassis ke apa? Nombor chassis, nombor enjin, tahun dibuat, model, tarikh daftar dan sebagainya lagi. Kena bawa ada motor tu ke JPJ masa proses tukar nama? Tidak perlu. Yang penting tuan dia hadir, dan juga bawa kad pengenalan dan mengisi borang yang lengkap lah, untuk kita buat pengesahan biometrik. Maksudnya tidak perlu langsung lah bawa motor tu? Tidak perlu. Proses tukar nama geran yang owner lama dia dah mati, okey, selain daripada amanah raya, ada cara lain tak? Okey, selain amanah raya juga dibenarkan buat pembagian harta pusaka di pejabat pusaka kecil, pejabat tanah dan daerah, di faraid, di mahkamah syariah, dan juga di perintah mahkamah. Satu perintah yang buat permohonan di mahkamah, dan mahkamah perintahkan pembahagian harta pusaka tersebut mengikut siapa yang berhak lah.
ada tak jalan lain lagi? Maksudnya contoh macam isteri dia ataupun suami dia, yang mana-mana satu yang meninggal lah, dia cuma bawa satu sijil kematian ke Pesuruhjaya Sumpah. Tidak boleh. Tak boleh lah. Tidak boleh. Okey. Soalan seterusnya, geran hilang. Okey, geran hilang, owner dalam geran pula meninggal dunia. Geran hilang, owner dalam geran meninggal. Jadi ada cara tak untuk aktifkan balik geran tu? Maksudnya untuk dapatkan semula geran, kita tidak benarkan lah, hanya pemilik sahaja yang dibenarkan untuk membuat proses buat geran semula lah. Maksudnya walaupun anak dia sendiri pun tak boleh? Ya, kecuali ada beberapa pembagian harta pusaka, kita masa kita tukar milik tu, kita akan proses untuk cetak, selesai tukar milik tu untuk cetak geran yang baru lah. Okey, kalau geran dah tak aktif dan tak boleh nak diaktifkan, apa akan jadi pada motor dan juga nombor pendaftaran tu? Adakah dia akan di-reissue semula, dijual semula, ataupun terus ditutup, tak boleh nak guna? Tidak boleh diguna. Maksudnya terus jadi kenangan je lah. Ya. Okey, geran ada, owner pun hidup, status motor pun bila check masih aktif dalam sistem, tapi motor pula masalah, dah reput ataupun tertinggal, tertimbus dalam tanah, ataupun total loss accident. Jadi adakah dibolehkan untuk owner tu dia bina ataupun dia cari body yang lain untuk dia nak hidupkan balik tu? Tidak boleh. Untuk meletakkan nombor kenderaan tu kepada sebuah kenderaan lain tidak dibenarkan lah. Kalau untuk memohon nombor kenderaan yang tidak aktif, yang rosak binasa, dia ada satu proses untuk buat permohonan untuk guna semula. Kenderaan yang permohonan ni hanya kenderaan yang statusnya sah, yang itu 6 ke atas lah. Okay. Yang sebutkan mula tadi. Okey, harap-harap dah faham lah nah, siapa-siapa yang selalu bertanya soalan-soalan tu. Jadi kita harap-harap dengan penerangan yang diberikan oleh pihak JPJ tadi berkenaan dengan proses tukar nama dapat difahami lah. Okey, kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya.